episod kali ni baby tak mau nak cakap banyak lah. Tapi baby nak cerita terus ya. Pasal ramai tanya baby banyak pengalaman ni apa dia kerja nak dengar kan pasal Pontianak rasak nak sebut kakak cantik Cik Lang ni kan. Dia disebabkan saya tengah rasa marah ni, disebabkan macam-macam jadi pun dalam proses kami tengah nak shoot ni. Terus alam dia nak minta kita cerita pasal dia. Mai kita cerita pasal dia, gimbal bergerak mai ikut kanan ni pasal apa? Tak apa. Saya carry on. Apa yang jadi ni secara live dia cerita sebab saya tengah duduk kat luar sekarang berapa? 3 pagi ya? Right. 3-6 minit pagi di 27 Ramadan. Saya bercerita di kawasan perhutanan di belakang Taman Padang Tembok. Yes. Okay. Kampung Padang Tembok, Taman Padang Tembok Malungan. Okay, so bila nak cerita dalam proses kami duduk sembang ni, boleh nak sambung apa pasal perbezaan antara ramai orang tanya kakak cantik dengan Cik Lang ni ada benda yang sama ke? Orang kata dalam bahasa kasar ni Pontianak dengan Lang Sui benda yang sama ke? So apa yang boleh cakap tak sama, tapi dia samalah jin. Tapi baby ada banyak pengalaman pun dengan Cik Lang ni lah. Pontianak ni kita kurang nak jumpa dia di kawasan-kawasan tepi jalan raya. Selalunya Pontianak ni dikatakan mati beranak sulung dan dia mati tu lepas beranak lah, ataupun dia mati dengan anak dia sekali. Kalau macam Cik Lang ni adalah jasad-jasad orang kata roh lah, dia percayai roh lah, tapi sebenarnya roh ni urusan Tuhan pun, memang betul memang kita tak boleh buat apa pun. Tapi Cik Lang ni adalah macam yang mati, yang jenis bunuh diri, mati kena rogol, mati yang dalam keadaan tak ready. Yang tu kita panggil Cik Lang lah. Selalunya yang selalu kacau orang ni lah Cik Lang. So kalau nak tanya baby nak based on true story terus yang direct, sebab yang tadi sebenarnya adik-adik baby kat sini tu banyak yang kena kacau. Kami terpaksa cut untuk next episode kali ni. Lama agak terkendala delay ni. Baby nak cerita eksklusif live kat Empor malam ni. So disebabkan ramai lagi satu. Siapa kata bulan puasa ni hantu tak ada? Empor belajar mana ni? Kalau hampa nak tahu sebenarnya bulan Ramadan lah paling ramai orang test ilmu santau. Ilmu hitam ni dia duk try ke orang ni paling banyak di bulan Ramadan sebenarnya. Okey, yang ditangkap tu, yang digari dan dibawa naik atas tu, yang Allah kurung depa tu adalah syaitan. Yang duk hasut kita yang geng-geng kecil-kecil tu. Hampa besar. Tak ada. Tapi kalau hang tak puasa, hang setan. Bukan setan punya kerja. Hang yang setan. Okey, siapa yang tak puasa aku tak mau nak kata lah kan. Hang setan. Okey, hang tak boleh salahkan tu lah ni. Tapi kalau kata bulan puasa ni tak ada setan, jin ada. Okey, jin ni ada. Jadi yang belaan-belaan ni ada hampa. So baby nak cerita based on true story sikit sebelum baby nak cerita yang sebaliknya. Baby ada beberapa certain perkara yang agak menyeramkan lah dengan Cik Lang ni yang panggil. Saya lebih suka panggil Cik Lang lah, langsung. Cerita pertama dalam baby nak cerita yang latest, paling latest pun dalam awal tahun lepas lah. Tahun lepas 2020 lah. Awal tahun lepas. Di mana saya nampak kelibat ni dalam area dekat perumahan saya jugalah. Kira macam kami kat area Lunas ni banyak je tempat-tempat yang agak haunted sebenarnya. Saya ni kaki melilau pukul 2-3 pagi sampai lah daripada dulu orang dengar cerita daripada semacam seram dekat grup geng sebelah dulu sampailah saya dekat Cumi sepatutnya sekarang. Cerita yang masih segar di ingatan saya ni cerita yang baru jadi awal tahun lepas. Itu saya jumpa cerita pengalaman dengan Cik Lang ni. Okay, malam tu cerita dia macam ni. Malam tu saya duduk beban apa tak tahu. Saya beban, saya jenis suka bawa motor. Bila saya bawa motor beban malam pergi ronda, bos tak boleh keluar PKP. Bintang tak boleh nak pergi mana-mana. Jadi ronda dalam Kulim tu, acah-acah sempoi dalam Kulim tu. Ronda Kulim ni, jangan pandang dia ronda. Bandar Raya Kulim, buat kata adik saya seorang tu, Bandar Raya Kulim. Dia bandar dia ada tambah-tambah. Okey, Bandar Raya Kulim ni. Saya bukan nak kata. Kami ada Kulim High Tech. Kami ada Lunas Besar, kami ada Padang Serai. Kira kami boleh pergi pecah banyak. Sungai Seluang. Yang mana jalan-jalan tu, jalan-jalan saya kampung juga, jalan-jalan yang jenis sunyi, perkilangan, perindustrian, perindustrian. Okay. So baby ronda malam tu, baby ingat syak, baby bebal tu, baby keluar tu dalam pukul 1.45 pagi. Senang sebab baby ingat baby siap tu dalam pukul 1 lebih, dan baby keluar. Baby start baby punya motor, baby naik dash. Baby tak naik 125, baby naik dash. Baby naik dash yang betul slow macam mana dengan ada box kat belakang malam. Malam tu tengah bawa motor ni lalu kot jalan simen. Kalau siapa yang duduk kat Lunas ni baru bisa tahu lah. Kami lalu kot jalan simen. Bayang ke 1.45 pagi kami duduk saya seorang. Lalu kot 1.45 pagi, ada satu jalan tu orang tak lalu malam-malam kat situ sebab itu banyak orang bukan takut hantu pun, orang takut samun. Sebab
sana kawasan India, jadi banyak kes-kes sama ni kan. Kita takutkan manusia ni. Tapi disebabkan hang tengah marah, hang punya emosi tak stabil. Sebab tu orang kata dalam Islam ni istighfar banyak-banyak bila hang marah. Sebabnya bila emosi hang tak stabil, benda-benda ni sangat senang dekat dan kacau hang. Jadi ni baby nak sota pasal emosi lah. Sambil-sambil nak sota apa yang saya buat silap yang buatkan benda ni bawa sampai jadi benda ni. Okay. 1.45 pagi hang keluar pada rumah. Kira orang rumah saya dengan jalan simen tu tak jauh pun. Saya ada satu jalan yang saya tak suka lalu malam-malam. Kalau pukul 8-9 pun saya takkan lalu kalau tak ramai orang. Iaitu jalan shortcut daripada Taman Sejahtera belakang nak lalu ke Kapitan tu, kena lalu ke ada toko ada kuil kecil apa semua. Saya tak suka lalu jalan tu, gelap. Tapi beban punya pasal pergi lalu jalan hak gelap semua saya lalu. Saya ambil jalan tikus, tak ambil highway langsung. Lepas tu bila baby lalu kat jalan tu, first tu baby dengar bunyi loceng kaki. First tu baby dengar bunyi loceng kaki dekat area kuil tu. Standard lah kita dengar kat kuil loceng kaki. Tapi loceng kaki tu hang dengar pukul duduk tepi hang. Hang tengok bawa motor laju ni. Hang dengar bunyi yang loceng kaki yang penuh tu, yang jenis bukan yang silver-silver punya tu, yang jenis penuh tu. Kalau hampa dengar apa-apa, hampa abaikan. Sebab saya, kalau hampa dengar apa-apa ni memang real yang main daripada nature. Saya pun tak tahu apa bunyi belakang Fria ni. Saya nak lengkapkan video saya. So, dengar bunyi loceng kaki. Hati ni masa tak sedap. Saya berhenti tau. Lepas pada kuih tu sikit, kita dah dengar loceng kaki pun, hampa berhenti. Hampa bayangkan tengok bawa motor kuih 2 nak dekat kuih 2. Hampa duduk dekat traffic light tu, cari earphone. Saya dulu kali bawa earphone. Bawa sling bag ni, cari earphone. Ambil earphone, cucuk, buka phone. Hampa pasang lagu. Masa tu saya dengar lagu Badsyah. Saya suka dengar lagu Hindustan, malam-malam saya buka lagu Badsyah. Kira buka lagu Badsyah tu, carry on. Kira traffic light duk merah lagi, potong kok, kira tak ada orang. Tapi simpang tu simpang besar pun, memang orang duk pakai accident, jalan highway bikin besar. Jadi straight ni, saya akan terus ke jalan simen. Jadi jalan simen tu ada shortcut nak pergi ke high-tech punya kawasan pedestrian. Okey, bermula di sini. Hang dah lepas daripada kuil tu, hang naik motor, end up hang dengar bunyi loceng tu dekat area link. Hang bayangkan loceng tu yang tadi bunyi kat kuih, hang make sense lah. Memang hang dengar bunyi, okey lah, tak apa, dia saja nak abang aku yang dia ada kat sini. Okey, bila hang dah lepas pada kawasan tu, hang boleh dengar bunyi loceng kaki tu lagi. Loceng kaki yang seolah-olah orang duk berlari ni, hang pakai loceng kaki sebelum motor hang. Hang dengar macam kat telinga hang macam cing dia macam macam bunyi itulah yang ada kat sini. Okey. Lepas tu bunyi loceng kaki tu seolah-olah duduk tepi hang. Loceng kaki tu seolah-olah bunyi dekat tepi hang. Jadi bila dengar bunyi macam tu, saya macam ni hati hang rasa tak sedap. Tapi disebabkan hang nak ikut marah hang, nak ikut emosi hang, kira saya lalu jalan simen ni. Kalau hampa tanya siapa pula yang duduk area Kulim, yang duduk area Lunas, yang tahu jalan simen, dia tahu jalan simen tu macam mana, haunted malam-malam gelap. Enak baby nak tak tahu nak pergi mana. Hang kira jalan yang straight, jalan yang hang boleh pulas throttle, hang nak jalan. Kira hang tak mau nak lalu jalan-jalan highway yang ramai orang pun hang tak mau. So sampai je dekat jalan simen tu, betul-betul kat tengah sebelum lah ni dah ada kilang apa tu kilang apa tu yang orang kata pasal kontainer tu, Tiong Nam. Tiong Nam lah ni. Kalau siapa warga Lunas tu ada kilang Tiong Nam. Sebelum kilang tu ada lah yang macam tu shiny kan. Saya ada nampak satu perempuan tengah jalan. Kami kat sini kan tengah macam-macam jadi, naknya adik-adik saya kat sini semua kat duduk sungguh, tak apa nak lihat. Okey, ada nampak satu perempuan tengah jalan. Betul-betul jalan menghadap saya. Kalau saya di belah kanan, saya di belah kiri jalan, dia di belah kanan jalan. Jadi ada perempuan ni, dia pakai baju. Masa saya dah lepas dia tu, dia tak pelik lagi. Mula nampak dia tu pelik, lepas tu bila dia lepas dia sikit tu tak pelik lagi. Bila hang dah lepas dia ke depan, baru hang terfikir, pasal baju dia panjang sangat. Baju dia panjang weh, yang jenis tak habis ni. Memang cerita apa kira saya dah potong kan, dia dah lepas dah. Bila kita jalan kan, sampai dekat hujung, lepas pada simpan jalan nak sampai dekat wajah tu lagi, duk perasan pasal apa aku duk nampak kibak kain dia tu duk ada lagi. Maksudnya dia dah depan tapi kain dia panjang gila yang sampai tak habis-habis. Kain weh, bukan rambut. Selalu make sense orang selalu kata nampak rambut kan, ni dok, ni baju dia weh. Ni aku cakap benda apa ni kan, benda apa yang aku nampak tapi buat tak tahu ni. Sampai dekat depan sikit, kami terjemput dengan Taman PKNK. Sampai kat Taman PKNK tu, situ memang gelap, area kilang juga nampak. Okey, kat sinilah berlakunya di mana saya kata benda tu adalah Cik Lang. Sebabnya
sampai dekat Taman BKMK tu ada traffic light, dah ada satu bangunan kosong. Yang ni dah nampak bangunan tu dulu hutan je kiri kanan. Dulu hutan je kiri kanan. Oh, yang pun okey je. Ada hutan kiri kanan. And then Bibi nampak perempuan yang sama duduk dekat belah kiri jalan Bibi. Jadi bila dia duduk di tepi kiri jalan, kita dah potong dah, dan dia tengah tengok saya lalu, kira dia macam kerah, dia tengok. Dia memang tengok, memang muka dia kosong. Okay, kalau apa nak tahu Cik Lang ni sebenarnya, dia tak ada muka, dia kosong. Muka dia kosong, macam tak ada mata, tak ada hidung bah, tapi dia ada mulut. Memang tadi muka dia kosong. Rambut panjang ni lurus. Tapi kalau nak kata baju dia putih gila-gila, tak ada. Baju dia dah cari-cari juga, macam dia santanong juga. Lepas tu kalau kena kacau dia, takat tu ingat habis takat tu kita pun dah ronda apa-apa dekat pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi balik. Jadi bila dah turn tu, Baby balik kot Jalan Kilang. Kalau Baby lalu kot First Solar. Kalau hampa nak tahu, masa tu hang takut nampak hantu apa semua, nampak benda ni hang kena kacau, hang make sense lagi untuk hang bawa motor, hang buat macam tak ada apa. Sampai dekat Kilang, juah, bila hang juah, hang kena mesti hang kena nak bagi buah demam. Walaupun hang boleh nampak. Nak kata saya walaupun boleh nampak sikit-sikit benda ni, tak pernah saya mengaku saya ni berani. Saya tak takut sebab dia pun main dalam macam-macam rupa pun. Okey, tak apa, hang dah habis ni, walaupun bawa motor hang tak habis pecah lagi. Tapi marah hang yang emosi hang bawa tu sebenarnya mengatasi segala rasa takut yang ada tu. Awak tak tahu lagi. Tapi bila saya selalu kot Kilang tu dalam pukul 3.30 pagi boleh bajet tu, sebab saya sampai rumah dalam keadaan kelang kabut tu, saya ingat pukul 4 suku. Saya tengok jam 4 suku, saya buka pagar kat ni terketak-ketak, saya tak ada, sebab saya ingat sebab dalam pukul 3.30 macam tu saya duduk dekat depan Kilang Pesona. Masa lalu kat Kilang Pesona tu hang nak kono, jalan kono daripada Kilang Pesona tu hang dah nampak balik T6 tu. Yang tadi yang saya lalu, yang saya nampak langsung tu. Hang dah nampak dah Cik Lang tu, hang nak lalu ni time balik sebab hang terlampau tak pecah, hang pecah emosi hang. Okey. Yang ni cuba hang pun bayangkan. Hang dah tak habis lupa lagi, imagine perempuan yang baju dia tak habis-habis dengan hati jemput dia balik ke area tu. Okay. Bila saya patah balik area nak turun tu, jemput ke Jalan 6 tu, masuk saja ke Jalan Simen tu, hang nak straight balik, saya lalu balik jalan yang sama dari tepi Kapital. Lah ni ada Kapital Sungai Dua. Okey. Dari tepi Kapital ni Kapital Sungai Dua tu, ni kita straight tu ada kuih lah kecil lah, tokong kan. Dekat tokong yang first saya dengar bunyi loceng kaki tu, saya tengah nampak ada satu perempuan berdiri pakai saring. Aku serta main kat apa dia, yang ni aku sekali aku cakap aku memang. Dia pakai sari, dia bukan pakai sari kain tau. Dia pakai sari seluar. Weh, sari seluar weh. Dia bukan normally. Kalau hang nampak yang pakai sari kain, hang boleh bajet dia besar-besar. Hang nampak kalau siapa yang belajar research pasal agama lain, tradisi lain, bila hang nampak yang pakai seluar tu bayar. Sebab yang pakai seluar tu dia memang penari punya pakaian. Dia bukan mai daripada zaman-zaman lalu ni. Dia zaman-zaman menari untuk depa punya king. Bukan macam Cendramukhi macam tu. Tapi memang dia pakai sari dia ni. Mana kuning ni? Kuning yang betul-betul kuning. Nak cakap senang. Kuning ni apa? Thousand Island lah. Kuning tu. Lepas tu kira ni gelang kaki sampai sekarang ni penuh gelang kaki menari tu. Dan dia rambut dia memang rambut yang lepas macam tu. Rambut dia ikan mayang macam ni. Memang macam besar kembang macam ni, tengah berdiri tengah jalan. Hang bayangkan hang nak lalu macam mana? Aku fikir apa nak lalu macam mana? Masa tu lah memang tak tahu nak cakap apa. Break memang nampak dia. Aku duduk tami, dia duduk depan dia dalam 50 meter. Cakap, orang apa? Kuih lama. Kuih dekat. Kira kita nak undur tak boleh. Motor hang nak cenggi weh. Hang nak belah macam mana? Memang, tapi dia tak bergerak tau. Tapi hang rasa dia dekat dengan hang. Nak explain macam mana kat bawah? Lepas tu saya kata, dengar bunyi loceng kaki ni, hang tak boleh nak ceng dia. Kaki hang automatic cramp. Tiba-tiba hang jadi macam tarik kau, hang duduk kat situ, hang stuck, hang tak boleh buat apa. And up, tiba-tiba hang dengar tau, suara perempuan macam bisik kat hang dalam bahasa yang hang tak faham. Sorry guys, kau dengar tak? No. Okay, dengar suara macam bisik macam bahasa yang kita tak faham, macam tapi dia bercakap dalam bahasa yang hang tak faham. Macam bisik tapi hang tak faham bahasa tu, tapi dia macam suruh hang buat something. Kira apa yang Bibi faham dalam kepala tu, dia cakap kat Bibi bunuh diri. Dia cakap gitu. Tapi dalam bahasa yang kita tak faham, tapi kita jadi faham sendiri. Hang faham tak maksudnya? Dia cakap bahasa lain, tapi hang faham dia setengah suruh hang bunuh diri.
end up baby macam tak boleh buat apa. Masa tu lah baru hang nak ingat Tuhan. Sejahat-jahat mana pun hang, bila hang ada rasa takut, hang sebut Allahu Akbar, itu bermakna hang masih lagi disayangi Allah. Jadi fikir baby. Sebab saya masa tu tak boleh, benda lain tak boleh sebut, baca apa semua tengah balik, end up menjerit Allahu Akbar tu baru hang rasa tangan kaki hang ni selalu saya cerita daripada semasa seram dulu. Memang kalau hang perasan, tiap kali benda tu attack saya akan sebut Allahu Akbar lah. Segala benda tu terkunci tu kata lerai. Betapa besarnya kuasa Allah ni. Kamu kena fikir saya sampai set dalam mindset, kalau hang dah tak boleh baca benda apa terabuk pun, hang jerit je Allahu Akbar, insya-Allah. Bila hang yakin dengan Allah, memang hang jalan lah. Sebabnya bila dah terlepas pada benda tu, terus rasa bayang perempuan tu tak ada. Tapi bau macam apa, stanggi kemenyan semua ni kuat gila rampuk. Memang kuat gila. And balik terus tak rasa apa lagi. Masuk dalam rumah terketak-ketak cepat suku sampai rumah tu. Buka pintu, masuk dalam bilik, tengah nak tidur, taruh nak sampai subuh duk dengar loceng kaki pi balik dekat telinga, macam orang duk lari-lari dalam rumah tu pakai boleh loceng kaki tu. Hampa seminggu baby demam, seminggu baby duk dengar benda tu tak boleh tidur. Punya dahsyat tu tahu dalam masa zaman baby dah boleh nampak. Memang baby awal tahun baru ni lah, awal tahun lepas. Nak bila jadi macam tu, baby tu kan macam slow lah. Macam bila hang marah tu, hang ajak diri hang untuk kawal emosi. Tapi saya sebenarnya bukan, saya kita manusia biasa, kita buat silap pun kan. Jadi kalau tanya saya hari-hari saya baik, saya ni pun tak ada baik. Saya kalau orang kata duk puji saya baik, tak ada. Saya ni baran juga sebenarnya. Saya ni agak hot tempered, saya cepat naik angin. Tapi lepas tu saya cepat sejuk. Tengok macam mana dia pedih dengan saya macam sejuk macam mana. Dia tengok dia. Jadi kalau tanya pasal benda-benda ni, kalau orang tanya Cik Lang dan Punti ni, Cik Lang dia terbang balik. Ini fakta untuk hampa semua tahu. Sebab ramai tanya, Cik Lang dia terbang balik, rambut dia ke bawah dan muka dia ke atas. Kalau hampa tanya orang dulu, dia tahu. Yang duk hampa dengar malam-malam duk bunyi macam cakap atas tang ni, tu rambut dia. Rambut dia sangat-sangat orang kata keras, macam penyakit. Kalau Pontianak dia terbang naik, Pontianak terbang naik. Jadi Pontianak dia payah nak ada di jadi perempuan murahan, duk tempat-tempat restoran di tepi-tepi bandar ni korang. Dia duduk di kawasan kampung. Pontianak ni payah orang nak jumpa, selalunya kat tanah perkuburan lah. Tapi kalau kata Cik Lang ni, dia agak orang kata agresif, gerak kacau lelaki. Walaupun orang kata orang dulu-dulu kata lelaki buka seluar dia lari kan, tak ada seluar yang sama je. Dia macam tak ada perasaan lah, punya perasaan kan. Takut tinggal seluar punya perasaan gitu. Tapi kalau tanya saya, banyak je pengalaman dengan Cik Lang ni sebenarnya. Salah satu benda kami nak cerita live kat hampa lagi, salah satunya saya tengah panas sekarang adalah kita patut takut kat Allah lebih, tapi kita tak boleh cakap yang kita ni terlampau berani tu. Tapi sebenarnya banyak benda yang happen pun untuk episod kali ni. Kalau hampa rasa lah aura seram yang kami tengah cerita kat sini, sebab saya tengah ambil risiko untuk cerita dengan hampa. Dia tengah malam-malam buta, dia pagi buta 3 lebih ni. Dekat belakang ni tadi sebelum kami shoot, ada beberapa adik saya ni gangguan sebab memang mereka nampak, ramai-ramai pun nampak. Bila saya menghadap kamera, mereka je nampak apa jadi kat belakang. Jadi mereka kata ada benda tu tiba-tiba minta. Ini end up ada adik saya yang seorang ni nampak perempuan minta. Tapi itu memang saya yakin ada Rejal, saya memang nampak itu ada rupa Cik Lang lah. Jadi dia memang suka kacau orang. Okay, so kalau hampa nak tanya lebih pasal benda ni tu sedikit sebanyak. Kalau hampa nak tanya besok pasal Cik Lang Sui ni lah, kalau hampa nak tanya tu ya Bison tu story yang saya rasa yang paling latest lebih cerita kat hampa. Ikut kan banyak ya nak cerita, tapi kita simpan tu next episode. Okay, bye. Jangan lupa share, like, subscribe channel. Jangan lupa follow IG baby, okay? Bye.